اللهم ارزقنا فمن المرسل وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، انشرنا علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فيسر لنا أمورنا واختم لنا بالسعادة إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى. Kita sambung balik muka surat 72 74 74. Setelah sekian lama bercuti 3 bulan lebih. Kita malam ni kuliah pertama apa sini no? Malam ni kuliah pertama no? Saya pun kuliah pertama. 3 bulan kita pun agak berehat. Jadi kuliah kita sambung. Kita nak habis bab zuhud ni. Jadi tengok penggan tu dia tahu dan ketahui tu. Dan ketahui olehmu bahawasanya fakir itu jadi sifat timbul tentang fakir ni. Fakir di sisi ahli sufi iaitu orang yang sentiasa berhajat pada Allah. Walaupun dia kaya, walaupun dia raja, maka dia nama fakir. Orang yang sentiasa nak tumpu pada Allah, nak cari Tuhan. Orang yang sentiasa berhajat pada Allah. Jadi kita ni semua sepatutnya fakir. Sebab apa? Sebab kita walaupun tak ahli sufi pun kita tetap perlu kat Tuhan. Setiap masa perlu kat Tuhan. Makan, minum, nafas, mau tak Tuhan. Tambah-tambah mesti penyakit lagu ni. Duk cari Tuhan saja. Minta Tuhan bagi legak cepat. Kan? Jadi sisi ahli sufi dia panggil fakir ni orang yang sentiasa duk cari Tuhan. Duk hajat kat Tuhan. Kalau dari segi bekah, fakir ni orang yang tak cukup belanja. Tu bekah. Tak cukup belanja, nak makan keperluan tak cukup. Fakir boleh makan zakat. Tu bekah. Jadi kita cuma di sini dia nak bagi beza apa? Takut kita keliru zuhud dengan fakir semacam apa. Jadi duk bincang zuhud itu ni. Banyak perapa dia punya takrif yang kita bincang lama dah tu kan 3-4 bulan dah tu. Ada 4 takrif yang dia bagi kita tu kan. Orang yang cari dunia sekadar keperluan, orang yang ambil dunia yang halal saja, tinggal yang haram. Yang ni kita boleh buka balik hak belakang tu. Jadi bila zuhud ni maknanya kalaulah kita pakai yang kita kata orang yang zuhud ni orang yang ambil sekat keperluan. Jadi lebih pada itu dia tak mau dah. Sebab dia lebih suka berzuhud. Lepas tu apa beza zuhud dengan susah? Tu yang dihabaq kat kita kata ni. Zuhud ni dia nak cari boleh, dia nak ada boleh, kalau nak lagi pun boleh, tapi tak mau sebab nak cari Tuhan. Dia tinggal itu sebab nak bersibuk dengan agama, dengan ibadat. Tinggal itu sebab nak bersibuk dengan Allah. Itu zuhud. Fakir bukan dia tinggal nak bersibuk dengan Allah. Fakir memang dia tak ada. Tu dia tak ada kata benda tu pasal apa? Pasal dalam keadaan dia mau dia cari pun tak ada. Dan dia mau dia cari pun tak ada. Tapi hati duk mau. Hak zuhud tadi tu mau duk ada pun hati tak mau. Tu beza zuhud. Tu yang timbul di sini masalah fakir ni. Pasal apa? Sebab dia duk bagi beza kat kita tu antara zuhud dengan fakir. Jangan salah faham. Yang kata orang tu tak ada kata benda tu. Susah. Duk pun menempat sana, menempat sini. Ada tu zuhud lah. Tak, bukan zuhud tu. Hak tu dia panggil penyegan. Hak tu dia panggil balok. Bukan zuhud. Zuhud pasal apa? Zuhud bukan susah. Zuhud ni orang yang kaya. Zuhud ni orang yang hebat.
Zuhud ni rumah besar, kereta besar, tapi zuhud. Tak apa? Sebab hati dia tu, dia tak bergantung pun pada harta benda tu. Hati dia tu walaupun harta banyak, tetap duduk dengan Allah juga. Harta banyak mana pun duduk jemaah tu. Harta banyak mana pun Quran tak tinggal itu. Harta banyak mana pun sembahyang duha tak pernah tinggal itu. Hak susah tadi tu, fardu pun tak ada mayang. Ni yang kita bukan zuhud ni. Ini antara beza antara zuhud dengan fakir. Fakir. Fakir ni bahasa kita kata miskin lah. Dalam istilah fiqh, miskin dengan fakir tu lain. Fakir tu lebih rendah lagi martabat daripada miskin. Tu dia bagi beza dia kata. Dan ketahui olehmu bahawasanya fakir itu, lepas tu dia habaq juga kat kita, fakir pun dia tetap ada martabatnya. Dah. Sebab apa? Sebab fakir yang redha ni, fakir yang sabar, maka dia ni pahala besar juga. Tu dia nampak sini, bahawasanya fakir itu jika ada ia terpada susah, tak ada apa. Dah. Tapi kan jaga, bukan tak usaha. Kalaulah kita kata dia tak usaha, hak tu salah, hak tu dosa. Sebab syariat kita wajib usaha. Dah. Syariat kena usaha. Jadi kita buat tawakal, kita tampilkan ke depan kita akan masuk buat tawakul. Kalaulah dia usaha dah, buat kerja tak mau, harap main benda yang tu nama dia bukan tawakal tu. Itu penipu, dia panggil mutawakkilun. Orang yang berpura-pura tawakal. Kalau dia harap lega sakit dengan tak ubat, maka hak tu bukan tawakal. Sebab dia kena usaha tu. Kena usaha. Dah. Ini kita dalam rangka usaha dah 3 bulan ni. Tu usaha. Jadi orang yang fakir ni, jika ia terpada, apa maksud terpada? Terpada ni apa dia? Sudah cukup. Ni terpada ni. Orang yang fakir, apa yang Allah Ta'ala bagi, dia rasa alhamdulillah. Sikit banyak ni ada dapat ni, alhamdulillah. Buat kerja lama mana dah ni, duduk tak naik tu, buat ada syukur. Ini nama dia orang yang fakir, yang terpada. Orang yang susah, Allah Ta'ala bagi dia, letak dia di tempat yang susah, tapi dia sentiasa rasa cukup dengan apa Tuhan bagi. Dia panggil qanaah, sifat yang cukup. Kita duduk tak cukup tu. Bukan Tuhan bagi susah, bagi senang dah pun dah tak cukup lagi. Tuhan bagi senang dah tak cukup tu. Tuhan bagi sihat mana dah, tak masa tak cukup juga. Tu. Ni orang yang fakir. Sebab tu orang yang fakir, syarat nak dapat pahala ni, yang pertama apa? Dia rasa terpada. Jika ia terpada, makna apa? Rasa cukup. Apa Tuhan bagi, apa yang Tuhan bagi takdir untuk dia, alhamdulillah lah. Dah Tuhan bagi dekat ni, mujuk bagi juga. Kalau tak bagi tu, mujuk Tuhan bagi juga. Kalau tak bagi langsung, apa kita kata? Hak semua hak Allah Ta'ala. Jadi mujuk Tuhan bagi juga sikit pun. Ni orang yang ni yang pahala tinggi, terpada. Bukan duk mongol. Allah dapatnya ni ya. Tuhan tak bagi langsung umur tahu. Hak ni yang Tuhan duk tarik balik ni. Hak ni yang tak syukur. Orang dapat sikit la in syakartum la azidannakum. Syukur Tuhan tambah, syukur Tuhan tambah. Ni dapat tak syukur, tak syukur. Nak tambah guna. Syukur pun tak. Syukur pun nak tambah guna. Jika ia terpada rasa cukup, alhamdulillah, alhamdulillah cukup banyak ni. Barang yang diberikan dia, apa saja Tuhan bagi sentiasa senyum. Macam Nabi Ayub. Kita tak boleh dah. Kita buat contoh lah Nabi Ayub ni. Kita nak ikut tadi lah. Anak mati 12 orang pun gelak.
hutan kebun habis berkelung-kelung terbakar. Iblis pimbus api bagi senjata ni. Tu. Mati ternakan lembu apa berkandang-kandang mati. Dua tu. Lain sekali iblis surrender. Tu. Kita surrender dengan iblis. Kita ni surrender dengan iblis. Tu. Jadi dia kata tak apa tu Nabi memanglah Nabi contoh tu apa contoh apa? Contoh Nabi contoh apa? Tu ikut. So apa tak clear. Makan banyak. Tu terpada tu. Rasa cukup. Cukup. Sikit cukup. Sakit pun dosa terpada tu. Sikit sakit pun pandang hikmah tu. Payahlah ya Allah. Tak tahulah. Kita ni Tuhan uji lagu ni pun ni 3 bulan ni. Macam-macam bunyi lah. Tu. Macam kita saya pun macam iman bukan kuat mana kita ni. 3 bulan. Ini ujian ni kita dalam fasa ujian Allah Taala ada uji kita lagi. Ni Tuhan uji kita dalam keadaan tak pernah tak makan. 3 bulan tak kerja pun kita tak pernah tak makan. Makan dia. Itu kita nampak di sini iman kita tahu tu. Iman kita. Jadi Allah Taala ada uji kita ni bukan Allah Taala tak tahu iman kita. Yang kata Allah Taala nak uji, Allah Taala tengok iman kita tahu mana. Bukan Allah Taala bila uji baru dia tahu iman kita. Dia nak bagi tahu kata iman kita tahu tu. Allah Taala uji kita tu untuk bagi tahu kata iman kita tahu tu. Tu. Allahu Akbar. Kita lemah. Itulah dengan Tuhan ni jangan lupa pasal belagak. Kita kok mana pun memang kita lemah. Kita buat bila kok nampak lemah tu. Ni kena pasal lemah sedih berapa hebat orang. Yang pertama dia kena terpada nak dapat syarat pahala ni. Terpada, tercukup, rasa selesa dah. Rasa tak apa dah banyak tu alhamdulillah. Barang yang diberi, ni apa Tuhan bagi saja. Sihat, sakit, senang, susah, kaya, miskin. Lagi dan tiada ia siapa? Ia fakir tadi tu. Syarat nak dapat orang pahala fakir tak dapat pahala tadi. Yang kedua apa dia? Tiada ada ia loba pada menuntut harta. Tengok ni syarat kedua. Yang keduanya dia jangan rakus, jangan tamak. Dah susah. Tengok dalam kitab ulama bagi tamak ni ada 2. Ada tamak yang dicela, ada tamak yang tak dicela. Tapi tamak tak dicela pun ulama sufi kita tinggalkan. Lebih baik tinggalkan sifat tamak. Dia bagi tu dia kata tamak dicela, kita ligan tamak sesuatu benda, tamak kata benda ke, tamak pangkat ke, tamak apa ke, sehingga kita meninggal suruhan Allah. Tamak ke harta benda, ligan ke harta benda, semayang tak dan. Ini dia panggil tamak yang haram. Tamak dicela. Alhamdulillah. Tapi kalau tamak semua ligan harta benda, tapi semayang dia ingat kau. Impun harta benda, saya semayang ingat. Ini tamak ni dia panggil tamak yang tak haram. Tapi cumanya ulama sufi dia di sisi lebih elok tinggalkan. Sebab apa? Sebab kalaulah dia dah cukup dah cari banyak mana pun, confirm nak tinggal kau. Tinggal confirm pasti tinggal. Itu yang kata elok ditinggalkan. Jadi yang keduanya, dua-dua ni syarat yang kedua dia jangan tamak. Dia panggil tamak, rakus tamak bahasa kita. Bahasa tamak bahasa kita kan. Bahasa kita tamak ke Arab itu tamak. Rakus, haloba, tu semua macam tu. Kita benda ni dia rasa. Kita rasa bila kita main satu ketika kita ada rasa gemat, nok sampai tak kira apa benda. Kalau sampai sanggup maki-maki, sanggup kita tahu rasuh kan, sanggup macam tu kan. Jadi tu kita boleh rasa ketika tu kita tamak. Kita rasa. Jadi sifat tamak ni bukan mesti kita. Kita tahu. Dia cuma contoh tu kan. Bila kita rasa ketika tu boleh tahu.
Tu. Bukan hak kita pun nak juga, bukan hak kita pun nak juga. Tu. Dah bukan hak kita nak apa. Dah bukan kata kita. Orang bagi kita tumpang tanah orang. Dah. Lepas tu minta lagi duit kat orang. Contoh saja. Contoh. Tengok dia kata dua ni fakir ni buat pahala. Oh, bukan susah boleh pahala. Waktu Nabi kata tu, orang miskin masuk syurga 500 tahun terlebih awal pada orang kaya. Bukan senang. Kalau susah pun duk maki siang malam semayang pun dak, orang tak katup merata, rambut tak katup jalan di masuk neraka awal lagi susah tu. Bukan senang. Tu. Jadi hak kaya tu masuk syurga awal lagi. Sebab apa? Walaupun dia kaya, dia tetap jaga agama dia. Tu. Tu dia kata sini tu. Dan tiada ia loba. Tak loba pada menuntut akan harta. Tu Nabi kata law anna li bani adam wadiyaini min zahab. Tu Nabi kata satu hari sahabat tanya Siti Aisyah, Nabi ni bila masuk rumah bila Nabi masuk rumah, Nabi selalu kata apa? Aisyah kata, Nabi kata apa? Nabi kata, anak Adam ni kalaulah Allah Ta'ala bagi dekat dia 2 bukit emas, 2 lembah. Wadi ni wadi lembah. Lembah ni kita buat kata 2 padang, 2 dusun ke apa. Kalaulah 2 bukit emas dia bagi, Allah Ta'ala bagi kat dia pun, dia tetap litamanna ilaihima. Duk cita-cita lagi. Cerita apa? Salisan. Dia tetap juga nak hak yang ketiga. Tu. Tu dia panggil orang kata apa? Anak Adam. Lepas tu benda apa yang kita kata yang boleh sekat keinginan dia tu? Nabi tak ada benda. Tak ada benda apa? Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Tanah. Yang boleh sekat dia tu, yang boleh kita kata apa, tutup keinginan dia untuk tambah satu tu, tanah, mati. Mati. Tu kata keinginan kita ni Allah sama semua macam kita. Sebab tu bila kita ni sampai bila-bila lagi tak mati, kita duk teringat ni. Angan-angan macam ni. Dalam duk lah ni buat ni, angan-angan tak dah lepas ni. Lepas ni angan-angan tak dah. Ada angan-angan kita. Tu sebab Nabi kata dah. Kalau bagi 2 bukit tentu dia nak 3. Nak 3. Tu angan-angan. Boleh mati tak? Sebab dia nafsu. Dia nafsu diri kita. Hawa keinginan. Tu mana lebih besar. Keinginan. Jadi lagi tak mati dia ada tu keinginan. Keinginan ada. Tu dia kata sini tu. 2 benda ni dia kata sini, dan tiada ada ia loba pada menuntut. Tak loba pada menuntut harta. Makna apa tak loba? Makna apa ni? Tak loba ni. Setakat mana yang aku ada, alhamdulillah. Aku boleh cari usaha tekat ni sampai waktu semayang aku semayang, sampai waktu mengaji aku pergi cari mengaji. Aku lah ni tak tahu apa lagi. Quran tak baca, apa semayang tak kena pergi cari. Tu. Lepas tu tak kaya, tak apalah, dekat mana dah, alhamdulillah sudah habis makan. Tu. Bukan tak cari dekat nak makan. Lepas tu nak kena semayang sama, nak kena mengaji sama. Ni dia panggil walaupun dia susah tapi dia tak tamak. Tak tamak. Pasal apa? Kalaulah dia tamak, dok kira mayang apa dah. Impun nak kata dulu lah, esok tua-tua esok mayang. Kalau apa? Ini dia panggil fakir yang tamak. Ini dia tak dapat. Walaupun dia miskin panjang hayat, walaupun dia miskin sampai mati, dia tetap takkan dapat pahala miskin. Tak dapat. Tak dapat. Sebab ada syarat dia tu. Tu dari sini hak miskin, hak lagu ni ni hak pangkat ni lah. Kalau hak yang kita kata hak yang rendah tu dah ada, bukan tak ada. Ada juga. Ni nak bagi pangkat ni. Maka pangkatnya pangkat orang yang susah. Yang susah tadi tu hampir daripada pangkat orang yang zahid. Tu dia. Pangkat dia
dah hampir-hampir dengan orang yang zahid. Orang yang zahid apa dia? Orang yang benci dunia. Jangan salah faham kata Pak lah tu. Benci dunia apa? Dunia yang tak bagi manfaat pada akhirat. Dia benci tu. Benci dunia yang nak membawa rosak akhirat. Itu zuhud. Jadi walaupun dia ni zuhud, walaupun dia ni susah, dia bukan zuhud. Sebab kita faham beza susah zuhud. Tapi bila dia ada dua sifat ni, maka dia martabat dia dekat dah dengan zuhud. Dekat dengan zuhud. Sebab tu banyak kita kata para sahabat, banyak kita kata wali-wali, dia pilih jalan hidup yang biasa-biasa tu kan. Tu. Sebab nak ambil martabat ni tinggi. Walaupun kaya tak salah, kaya. Tapi martabat dia tak sama martabat. Tu. Baik, lagi di atas sini sabda Nabi SAW. Nabi kata tuba liman aslama wa kana aishuhu kafafa. Tengok. Sabda Nabi ni, dia sabda bukan Quran ni. Ni hadis Nabi ni. Artinya bermula syurga. Bermula syurga itu, jadi tuba di sini ni dia terjemah dengan syurga. Tuba sini. Asalnya tuba ni berbahagia, beruntung. Jadi pasal dia terjemah tu yang syurga. Sebab bila orang tu boleh masuk syurga, maka itulah orang yang paling berbahagia dan paling untung sekali. Dah. Tapi kalaulah orang tu tak boleh pijak syurga, tak boleh syurga, harta banyak pun dia sebenarnya dia tak dapat bahagia. Tu dah. Harta banyak pun tak bahagia. Sebab kebahagiaan yang sebenar-benar hakiki tu syurga tu bahagia hakiki. Sebab tu di dunia ni orang yang kaya pun, yang banyak harta yang jutawan, kadang bukan bahagia. Tak bahagia. Nampak tak? Apa tak akhirat? Apa dia benda yang bahagia sekali? Maka syurga itulah tempat yang bahagia. Sebab tu di sini tuba ni dia terjemah terus dengan syurga. Sebab orang yang masuk syurga ni orang yang paling bahagia sekali. Paling bahagia. Bermula syurga bagi mereka yang Islam. Tadi untuk orang Islam sajalah. Orang kafir baik bila lagu mana pun tetap kekal neraka. Tak akan neraka. Sebab tu orang yang masuk Islam, bila mak pak dia tak masuk Islam, dia sedih. Tapi nak buat macam mana? Kena redha juga kan. Tak ada hidayah. Pujuk dah. Ada seorang dulu mengaji kita, dia masuk Islam lama dah. Puluh tahun dah masuk Islam. Tapi anak bina dah dia pun. Mak dia duduk tak Islam tu. Tak teriak selalu. Nak buat macam mana? Hak tu dia hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tak payah. Allah Taala sendiri pilih siapa dia nak bagi. Siapa dapat hak tu hak buat dia. Usaha kenalah kita. Ni syurga ni untuk orang Islam tak boleh. Tak boleh. Nama sifat rahim, sifat kasih sayang Allah Taala ni. Dah belah kasihan Allah Taala di akhirat esok tertentu kepada orang yang mukmin saja. Orang kafir tak ada abuan. Di dunia sifat apa Rahman tak apa? Pemurah untuk semua. Pemurah makan siang malam orang kafir kaya ada orang kafir. Pasal apa? Sebab Tuhan sifat pemurah, makna pemurah umum. Rahman tak boleh. Tu. Rahman Ar-Rahim tak boleh. Rahim kasih sayang untuk umat. Tu di sini habaq ni berbasyurga. Syurga tempat bahagialah bagi yang Islam. Hak tak Islam, tak ada lah, minta maaf Islam. Ada baik lagu mana pun, dia tetap tidak tahu juga. Sebab tu orang kafir ni, walaupun dia baik lagu mana pun, dia sedekah sehari juta sekalipun, tetap orang Islam lebih mulia daripada orang kafir. Dia sedekahlah sehari sejuta sekalipun, maka orang kafir, orang Islam tak payang tu lebih mulia daripada orang kafir. Sebab orang Islam tak payang ni, dia akan masuk syurga juga pahala dia. Orang kafir walaupun dia sedekah 1 juta, tempat dia kekal.
Yang orang kafir dia tidak ada kemuliaan. Kalau kita ngaji fiqh, banyak orang kafir yang ditanam tu sebab apa? Pasal takut busuk ganggu orang saja. Nah, kalau tak takut ganggu busuk, boleh lempak lalu. Bila lagi orang pergi cari ikan payah lah busuk, kan? Tanam ni. Dia panggil dia tak ada kemuliaan. Di sisi Allah Taala. Tengok, bermula syurga bagi mereka yang Islam. Ya. Dan adalah kehidupannya. Tengok, orang Islam mana? Kehidupannya yang Islam tu sekadar memada. Ya. Ni yang kata zuhud ni. Tu. Ada janjian untuk orang yang zuhud ni. Orang Islam yang kehidupan dia sekadar memada. Tu yang mai tak ada zuhud kat kita itu ni banyak penafsiran ulama bagi tak ada zuhud. Salah satu dia apa dah? Cari sekadar keperluan. Tu. Lepas tu, sekadar keperluan bila dah ada dah. Nak buat apa masa? Masa buat apa? Nak buat apa ibadat? Nak tu ibadat. Tengok no. Bila mai tempoh PKP ni baru kita tahu. Dah. Jadi maknanya kalau kita ada setengah orang tu, kalau dia tak kerja setun pun dia masih boleh lagi hidup makan. Lepas tu masa hak lapang buat apa? Baca Quran, tasbih, selawat. Jadi Allah Taala nak kita fikir balik. Jadi hak ada pun tak beda. Hani yang kata zuhud ni sekadar ada ni. Jadi boleh tak kita pilih jalan kita nak jadi ahli ibadah? Boleh. Pasal apa? Hak ada kita pun tak habis. Contoh kita bagi macam orang pencen tu. Pencen tetap saya mati. Lepas tu nak buat apa lagi? Buat apa? Buat apa? Hanya ambil masjid buat apa lagi? Tu. Pencen tak ada dah. Pencen makan tak kira lah. Berapa orang dia makan. Tapi hamba dia seorang cukup lah. Makan. Ada 2,000, ada 3,000, ada 8,000, 10,000 pencen pun ikut gaji. Lepas tu nak buat apa lagi lah? Buat apa? Quran ada, kitab ada, selawat ada. Selawat kefadilat sehari 1,000 kali macam ni. Selawat kafiat 500 kali. Selawat sehari 200 kali kafiat macam ni. La ilaha illallah. Hatu tak tunggu nak mati. Ni yang kata sekadar memada. Syurga dijamin orang Islam yang dia pilih kehidupan sekadar cukup memada. Lepas tu lawan zuhud ni apa dah? Tu cinta dunia. Tak cukup situ lah. Tak cukup tu lah. Hak duk ada pun tak habis dah. Cari lagi. Nak pergi mana ni? Nak pergi mana? Mana? Dah. Tu dia hebat tu. Ini paling yang terbaik sekali. Dia panggil ada janji Allah Ta'ala. Syurga ni aku bagi pada orang Islam yang dia pilih kehidupan sekadar memada. Sekadar memada apa dia? Cukup nafkah untuk diri dia dan orang tanggungan. Tu dia main bab tomok apa semua tu. Tengok. Tetapi dia kata, tengok. Sungguh pun dia kata fakir tadi dia panggil hampir-hampir dekat dengan orang zuhud tadi tu. Tetapi hanya saja besar pahala fakir itu jika ia sabar. Tengok. Fakir tadi besar pahala lagi jika dia sabar. Sabar dengan apa yang Tuhan takdir untuk dia. Apa yang Tuhan bagi dekat ni hari banyak ni alhamdulillah dah. Buat anu tak jadi, buat ni tak jadi. Tapi ibadat duk alhamdulillah tak goyang. Pertahankan ibadat. Bukan tinggal ibadat, dah pilih dunia. Kalaulah aku nak buat hak ni, nak banyak sikit duit ni, maghrib tak boleh sembahyang. Nak pilih apa? Kalau aku tak nak kerja ni, sembahyang maghrib boleh dah, tapi duduk lagu ni, duduk lagu tu. Sabar. Qadar memada. Nampak dah tu dia tak sabar. Ni banyak orang tak sabar ni. Ni kita banyak tak sabar ni.
Tetapi hanya saja besar pahala fakir tu jika ia sabar, boleh sabar apa yang Tuhan bagi kat dia, boleh sabar apa yang Tuhan uji. Memang Tuhan uji tak susah. Tengok orang baru masuk Islam, meja roti orang baru masuk Islam, Tuhan uji hebat. Kena halau, kena apa lah. Tak tahulah calang-calang orang patah balik. Tu daripada zaman Rasulullah, sahabat dulu macam tu sampai ni. Masuk Islam siap. Tu sabar. Dan yang pertama dia nak sabar. Fakir susah. Susah. Dan redha. Yang kedua kena redha lah. Kalau sabar tak ada, jangan harap redha tak ada. Dia nak redha macam mana? Sabar di atas kesusahan pun tak boleh. Tuhan bagi uji sikit habis lingkup habis. Lepas tu duk maki hamun duk mohon. Sabar tak sabar. Redha ke aku tu? Tak redha lagu tu. Kalau redha tak kata apa. Apa dia redha? Redha ni terima dengan hati terbuka redha ni. Redha ni terima dengan hati terbuka redha. Jadi kalau duk maki lagu tu tak redha. Jadi sebab itulah kita kata dia nak dapat pahala besar pun orang fakir ni, dia kena sabar sungguh. Sabar. Kalau tak cerita kata orang pihak bang aku susah dah lagi, dia kena kuni lah apa susah nak makan pun tak boleh tu. Mengadu ke Tuhan. Mengadu Tuhan. Usaha tu. Ni kadang-kadang cerita ni. Laki dia apa lah macam-macam lah kan. Contoh saja contoh. Tu kena sabar. Nak dapat pahala besar fakir tu bukan senang lah. Tapi kalau duduk susah pun semayang dah, orang tak katuk dah, maki hamun apa semua, ini tak termasuk ni. Ini nama dia fakir yang dicela. Ini susah dunia, susah akhirat. Ini dia himpun dua kemiskinan. Di dunia pun merempat atau mati pun masuk neraka. Nampak tak? Ni Nabi kata aku takut umat aku himpun dua kemiskinan. Himpun dua miskin. Miskin dunia, miskin akhirat. Miskin dunia tak apa, tapi jangan miskin akhirat. Hak ni kita nak miskin dunia yang sabar dan redha. Tu. Miskin dunia sabar dan redha. Dah. Allah Akbar. Tapi bukan senang benda ni dah. Bukan senang benda ni. Kita Tuhan tak uji, kita tak asal tak tahu. Bila Tuhan uji ketika tu, kita tahulah macam mana. Dan tu, jika ia sabar dan redha, tu dua sekali tu. Apa dia redha? Terima dengan hati terbuka. Setuju apa Tuhan buat. Oh ni tinggi martabat ni. Kita tak sampai lagi martabat redha ni. Belakang redha, apa dia redha? Redha ni setuju apa Tuhan buat. Maknanya kita mengaku Allah tu Tuhan kita, kita kena setuju dia buat apa kat kita. Dia buat apa kita, Tuhan buat apa? Tuhan buat bagi kita miskin. Itu semua takdir Tuhan. Kerja kita lah, kerja kita usaha. Usaha duk kita kena usaha. Usaha. Kalau dia tak usaha, hak ni kita apa tadi, ini nama dia orang yang tak termasuk orang yang zuhud dan tak termasuk fakir yang dapat pahala, sebab dia segan ni. Ni boleh usaha ni. Ni usaha dah, tak mau. Lah memang Tuhan bagi dia jadi lagu tu. Tangi gitu. Lepas tu nak buat macam mana? Redha. Tu, aku usaha dah, tapi tak dapat kan. Maknanya Allah Ta'ala memang nak bagi aku lagu ni. Ni hati kecil kita ni. Dah. Hakikat lagu tu. Tu redha. Setuju apa Tuhan buat. Tuhan buat apa ni? Sakit, setuju. Tuhan buat apa? Susah, setuju. Itu yang kita habaq Nabi Ayub tadi. Anak mati 12 orang, setengah ulama kata 12 orang mati habis. Seorang tak tinggal. Sebab tu bila dia sabar, Allah Ta'ala kanda balik 24 orang dapat. Ni yang kita sabar ni, dia ada kemanisan di belakang. Ni kita akan masuk bab sabar ni. Sabar ni dia panggil pahit dulu, tapi manis belakang. Ulama buat bandingan macam orang yang sakit di hospital. Dia nak bagi lega sakit dia tu, kok mana pun dia kena sakit dulu lagi.
Dia kena sakit sekali lagi. Nak lega. Nak lega kena sabar. Dia cucuk, dia belah, dia buang hak dalam ni dulu ni, dia cuci, baru boleh elok. Lepas tu baru dia rasa manis. Tu sebab. Tapi memang pahit. Tu yang kata seperti jadam tu. Tu Nabi kata seperti jadam. Asabru kasibrin. Memang pahit, susah sebab ni. Tapi sementara nak hilang pahit, memang sementara nak hilang pahit tu yang payah tu. Bila hilang pahit tak ada sebab tu. Tu. Sabar, susah sabar. Tu kita anak seorang, anak mati seorang pun kita tak tahu nampak no. Macam mana nak Nabi 12 orang mati habis. Kita anak mati seorang pun 4 hari tak hilang. Tengok biar sekolah tu ada anak. Ni satu kita nak kena uji sebab kita tu. Redha. Apa dia redha? Setuju ni, setuju. Mulut tak kata apa, hati ni hati. Setuju ni semua sifat hati semua ni. Setuju ni dia hati atau hati? Hati nak pekuk, nak pegang ni. Hak setuju tu nak pegang di hati tu. Apalah nak buat macam mana. Tu tak ada habuan aku. Tak apalah, Tuhan bagi aku lagu ni. Tak apalah. Nak tak apa tu yang payah. Nak tak apa tu payah. Tu susah. Dia bagi fakir yang sabar, fakir yang redha dan memadakan. Allahu Akbar. Tambah tu lagi. Sabar dah, redha dah. Tak apa, alhamdulillah syukur. Memada pula dah apa yang ada. Tu. Memada apa yang ada. Ada apa hari ni? Ada beras tengah cawan. Kita kena beras tengah cawan di rumah, kena tengadung dengan maklum. Tu martabat kita. Allahu Akbar. Ni sebab ni tak ada apa nak makan ni. Tak ada apa. Memada dengan apa yang ada tu. Dan yang ketiga, satu lagi, dia kena memada. Aku usah-usah dah ni, tapi hak ni adalah hak ni. Orang dulu susah. Orang zaman dulu makan nasi dengan garam kan. Tu. Pek ngau cecah nyok tu. Pek ngau dululah, pek ngau lah bahai lah. Pek ngau lah beli RM3 lah kan. Tu. Pek ngau dulu ni. Tu susah tu ni. Bakat tu nak boleh bangun tak? Tak boleh bangun. Tidak nak main memada pun lah. Nak bersifat dengan qanaah pun lah. Qanaah ni cukup apa ada? Apa saja cukup. Tu. Tu baru dapat sifat qanaah. Hidup muka takkan hak ni ya. Tiap-tiap hari keluar tu nak qanaah pun lah. Tiap-tiap hari kan pilih ya. Lepas tu dia kata di sini lagi, dan bermula sabar atas kepapaan, sabar atas susah. Allah susah Tuhan uji. Bukan semua Allah, semua pasal lalu susah ni. Bukan senang lah macam dah ni. Bukan anak cucu kita tengok lah senang, bukan senang lah. Susah dulu. Tu. Sabar, bermula sabar atas kepapaan. Allah sabar pada tahan hati, pedih hati ni. Susah pedih lah tuan gila tengok melihat orang melihat ni kita tak ada. Sabar. Tu. Wah naik atas bawah kita duk kata tu, tak apa nak buat macam mana. Dah Tuhan bagi hak ni kat aku. Tu. Senang tu. Nak bertahan 7-8 tahun bersifat dengan sabar, redha, qanaah 7-8 tahun, 12 tahun, 13 tahun duk sabar. Senang. Tu. Bermula sabar atas kepapaan. Sabar atas susah tu. Usaha tapi tak jadi. Buat ni tak mau. Nasib manusia Tuhan tak sama. Tu. Dia ni buat sa'ilah, sak naik tangan tu. Aku buat apa tak jadi. Nampak tak? Itu tunjuk kata rezeki bukan dari kita. Tuhan yang bagi. Tuhan nak bagi kita kaya, Allah boleh bagi kaya. Kalau Tuhan nak bagi kita jadi jutawan, Allah ni Tuhan bagi dia semua jutawan. Tu. Kata hak Tuhan kata. Pasal apa Tuhan tak bagi? Nak bagi kita hak ni. Nak bagi kita suruh duduk tang ni.
nak bagi kita suruh duk tang sabar, nak bagi kita duk tang redha, nak bagi kita selalu bersyukur apa yang ada, nak bagi kita duk rasa qanaah cukup. Padahal Tuhan nak bagi dah. Dah. Sabar atas kepapaan itu, tengok tu, adalah ia permulaan bagi zuhud. Allahu Akbar. Macam mana kita nak zuhud ni? Nak sampai peringkat zuhud apa? Walaupun reta berjuta pun, hati dia ni sikit tak pasal megah, tak pasal hebat, tak pasal reta dia, tak pasal ada, tak pasal. Tak. Nak naik peringkat zuhud ni, mula-mula sekali tu dia kena sabar atas kemiskinan dulu. Kalau susah sikit mongut, kalau payah sikit mongut, kalau tak ada sikit mongut, jangan mimpi nak jadi zuhud. Tak boleh zuhud. Macam mana kita nak zuhud? Zuhud ni benci dunia. Tak mau. Zuhud ni tak mau, hak lebih-lebih tak mau dah. Ambil sekadar perlu. Tapi kalau Tuhan uji susah sikit pun dah maki dah. Tuhan bagi sakit sikit pun maki dah. Macam mana nak zuhud? Tak boleh. Tak boleh. Tu dia kata, sabar atas susah, ini adalah anak tangga untuk kita daki kepada peringkat zuhud. Maknanya kalau kita ada cadang nak jadi orang bersifat dengan zuhud, kita kena belajar dulu redha dengan apa Tuhan tentu untuk kita. Baru boleh. Tidak tak boleh. Tidak duduk betul pangkat kita. Pangkat orang-orang. Duduk betul. Uji sikit maki, uji sikit maki hamun dah. Sikit-sikit tak puas hati dengan Tuhan dah. Tuhan bagi rezeki sikit tak cukup pun marah. Tak boleh zuhud. Sebab apa? Sebab zuhud ni dia tak mau atau tak? Ada tak apa. Tapi nak apa tadi tak teringin. Ada pun tak ada. Dia habaq kita mengaji dah tu ni. Ada dan tak ada bersamaan hati dia tu zuhud. Ada tak apa, tak ada tak apa. Pasal apa dia tak boleh zuhud kalau dia tak boleh redha susah? Pasal apa? Nak zuhud lagu mana bila tak ada tak apa. Ada tak apa. Tak ada tak apa. Tak boleh. Nak zuhud pun dah. Tak boleh. Lepas tu dia kata di sini, dan tiada sempurna zuhud dan lain. Tak boleh sempurna zuhud. Tak boleh, dia mimpi. Lain daripada lain, sifat wara, sifat redha, sifat apa saja, tawakal, taubat, zuhud, qanaah, semua sifat-sifat lain takkan sempurna melainkan dengan sabar. Maknanya sabar satu sifat yang sangat tinggi benar ni, yang kita kena usaha sungguh-sungguh ada dalam hati kita. Sabar tu ulama kata sabar ni macam dengan garam di dalam makanan. Makan ni hang buh lah mahal hotel lagu mana orang 5 bintang surindah pun, cuba dia tak bergaram tengok. Tak. Makan tak bergaram tak. Makan hak biasa bergaram lah kan. Ayam memang tak bergaram pun. Tu makan hak bergaram tu tak. Dia mesti kena bergaram. Macam itulah kita kata kita hebat kita mana pun. Kita hebat ilmu tinggi, orang yang hebat, pakai serban hebat, tubuh hebat tak. Tiba-tiba duk maki orang kau jalan. Apa orang pandang kita? Buatlah. Sebab tu kita kata, kalaulah kita kata nak sempurna sifat lain, nak sempurna warak kita, nak sempurna zuhud kita, hang kena ada sabar. Kalau hang tak sabar, hang hebat ke mana pun, ilmu hujah ke mana pun, ibadat ke mana pun, lepas ibadat maki orang. Lepas ibadat duk mencarut. Ada orang nak respect, orang nak hormat. Tak. Tu. Serban atas kepala, tapi duk cakap lucah. Orang nak respect, tak respect. Tu dia panggil kena sabar. Dia silap sikit maki orang, sikit maki orang. Tu. Jadi tak boleh. Tu dia tadi sini tu, melainkan dengan sabar, maka hendaklah menyebut hamba ni pengarang kitab lah. Dia kata maka hendak menyebut hamba akan bab sabar, kemudian daripada bab zuhud. Dia kata lepas bab zuhud ni aku nak bincang bab sabar pula. Wallahu alam. Dia kata bab yang keempat pada menyatakan sabar. Insya-Allah dah. Dia nak masuk
Kita sambung pula bab sabab. Bab masuk bab sabab. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwali wal akhir wa sallallahu alaihi wa ala sayyidina Muhammad rasulina. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka lana imanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa qulna kullu syai'in. Allahumma jami'an bil afiyati wa salamah wa istiqamah wa azmin mujibatin lama fil hal wal nakasami doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.